Assalamualaikum. Welcome to Kimcast episod 1. Special. Aziz, sebelum kita pergi ke tetamu undangan kita, why not? Siapa awak? Kenalkan, saya punya partner saya. Okay, partner saya hari ni siapa nama? Nak panggil apa? Cik Aziz. Yes. So hari ni Aziz dengan Nat, okay, kita akan buat untuk episod yang pertama. Guest kita, korang kena tahu korang kena tengok sampai habis. Sebab percayalah, this time korang akan dapat something best sangat. Okay, jom kita kenalkan kita punya guest kita. Tak perkenalkan sikit sebelum kita panjang lebar. Boleh. Hai, saya Fatin, founder kepada Kimira International Sdn Bhd yang membawa brand Kimira. Kalau korang yang tahu, Kimira tu untuk baju renang, baju muslimah. Tapi bukan baju muslimah je. Untuk korang nak tahu lebih mendalam apa yang terjadi kat Kimira, and behind the Kimira, korang kena dengar. Tak sabar dah ni. So, untuk soalan pertama ni lah kan. Seperti mana kita tahu, Fatin seorang CEO, juga seorang ibu, seorang isteri. Tapi kita nak tahu dulu dari segi yang CEO tu. Macam tu. So kita nak tahulah daripada mana mulanya, macam mana boleh tercetusnya idea untuk nak mulakan bisnes menjual baju muslimah ni. Daripada mak. So daripada sekolah dulu, kita tengok mak meniaga coklat kat daripada rumah. Entrepreneur tu diterapkan daripada kecil. Biasanya kita kecil-kecil, kita bungkus keropok roda, paket kecil-kecil kan. Lepas tu bila paketkan 20 sen, 50 sen. Lepas tu nanti yang giran datang. Sebenarnya situ minatnya lah untuk berniaga. Tapi kenapa baju muslimah? Ada sebab dia lah. Background memang sekolah agama lah. So basically baju muslimah tu sinonim pemakaian dengan abuh lah. Tapi pada waktu tu macam tak jumpa baju yang sesuai. Tak jumpa baju yang sesuai. Maksudnya nak baju yang sesuai untuk bersukan ketika itu. Dekat sekolah, waktu aktiviti sukan. Student waktu tu bersukan dengan pakaian baju sekolah, which is baju sekolah putih dengan seluar tracksuit. So macam Pernah tengok. So pada saya macam tak cool dan nampak tak selesa. Tak cool. Tapi mak mengambil inisiatif. Okay, anak aku tak ada baju sesuai untuk aktiviti. Yelah, baju kalau kita waktu 2008 2007, kita kalau keluar pun yang ada kat luar sana, kita pakai baju baggy untuk tutup apa yang patut kan. Waktu tu mana banyak sangat baju muslimah kan. Tapi mak cari jalan. Okay, and then dia jumpa. Lepas tu dia borong, lepas tu anak dia jual. Ya, maksudnya your mom yang start bagi idea untuk keluarkan baju muslimah. Dia sebagai distributor lah. So waktu tu kita distributor brand orang dulu. Okay. So nampak alhamdulillah ada sambutan jual memang kat sekolah agama. Why mengeluarkan produk-produk yang macam lebih pada muslimah ni adalah sebabnya dari background sendiri lah. Kena budak tu pakai baju saya tak ada lah. Bukan dari segi buli-buli ke apa semua, tak ada lah. Buli tu dia ada one part of it lah. Dia bukan bully. Tapi bila kita dalam culture sekolah agama, ialah lebih menjagalah pakaian tu kan. Sebab confirm yang seksi mak akan dipandang serong lah kalau sekolah agama kan. So, faham kan. Daripada sekolah rendah, jenis aktif bersukan tau. Tapi bila masuk sekolah menengah ni, tak confident nak bersukan dengan pakaian yang ada. Mungkin pakai baju sekolah jadi nampak berlekat ke apa kan. So jadi tak confident dari situ lah. So basically sekolah menengah terus tak bersukan. Memang dah tinggal lah suka-suka sekolah rendah. Memang sebab jadi dia tak confident tau. So sebab tak ada baju sesuai tu. Benda tak best macam sebab bentuk badan saya sendiri. So membuatkan kita tak confident. Mungkin orang lain yang tak ada bentuk badan sangat, mungkin sukan tu macam tak ada masalah. Tapi bila tu Allah bagi hadiah macam tu kan. Adalah part dia kan. Adalah sebab dia. So kita kena lebih menjagalah. Dan Allah bagi macam tu, lebih menjaga. Jadi menjaga je, tak bersukan terus. Saya just aktif sukan-sukan tidak melibatkan larian je lah. Lontar pula pacakra, yang sukan yang larian semua dah macam jadi tak confident. So start daripada situlah yang mulanya orang berniaga ni. Tapi memang betul. Sebab kalau ingat zaman-zaman kita, waktu zaman sekolah dulu, kalau kita tak payah sekolah agama pun, kita sendiri yang sekolah biasa ni pun, kalau pakai yang macam lain sikit memang dah confirm. Betul.
lelaki-lelaki budak-budak lelaki nakal Jadi kita nak masuk larian berpagar ke rumah sukan tu memang rasa macam memang tak confident. Kita tahulah Kimira ni dia bukan bergerak seorang. Maknanya you bergerak bersama pasangan. Betul tak? Berkahwin and then kita go to business lain-lain. Betul. Karakter pun lain. So it's quite sebenarnya agak difficult. Betul. So macam mana you punya situation selalu bergaduh ke? Ada apa-apa masalah ke? Tambah-tambah ke? So first thing first, memang tertubuhnya Kimira ni alhamdulillah, satu memang saya dah biasa niaga dropship dulu dengan brand orang dulu. Allah hadirkan pasangan yang boleh design baju. So dari situ graphic designer ni. Dia graphic designer. Alhamdulillah kahwin dengan graphic designer. Dia pun tapi dia ada passion untuk buat produk lah, design something. And then terhasillah produk-produk Kimira yang pertama dan kedua, alhamdulillah sambutan. Cumanya memang challenge dia pada awalnya sebab saya memang daripada bukan family yang berniaga, tidak, tapi mak memupukkan kalau kita nak duit kita cari sendiri. So macam berniaga tu macam darah daging lah kan, macam, tapi nak bukanlah besar-besaran, nak kecil-kecilan. So kita dah biasa apa-apa jenis berniaga, usaha nak dapat duit lebih, usaha. Husband tak ada langsung, bukan dia berniaga, family dia, cuma dia tak ada jiwa niaga tu belum ada. Sekejap, korang punya background sebenarnya dalam apa sebenarnya? Study Saya in actuarial science dan sambung master dalam Islamic finance, dan husband zoology. Jauh beza. Betul. Ya, jauh beza. Pergi ke design, seorang ke bisnes. Seorang orang matematik datang, seorang orang zoo. Orang animal, nature, penyayang. Awal-awal tahun pertama, tahun kedua dia mencabar dari segi kita dah biasa work hard. Niaga memang jenis bangun pagi terus reply WhatsApp, lepas tu packing sampai tengah malam, pukul 1-2 pagi tu normal. Memang berdua je lah ni. Pasal awalnya berdua. Waktu dah order dah banyak tu memang ada bantuan adik-adik lah. Alhamdulillah adik-adik. Husband memang kita ambil part time. Kalau macam order tengah banyak tu, adik akan dibawa ke rumah untuk packing kat rumah lah. Kira memang starting tu daripada rumah lah. Dah recruit dropship dah quite a lot lah, 50 ke 100 tu. Macam mana you rolling modal? Sebab yang kalau tak silap maknanya daripada you zaman study, you terus masuk ke bidang bisnes. Betul. The way how you dapatkan modal apa semua. Sebab ada orang struggle nak mulakan bisnes, nak dapatkan modal. Macam you guys macam mana? Bila kita start seorang, tapi recruit 50 dropship, which is yang buat marketing 50 seorang waktu mula tu. Dia dah berperingkat lah, start 10, 20. Zaman belajar dah buat bisnes ni. Dah berjaya dia. Buat bisnes secara dropship secara part time. So waktu tu memang dah start making money. So duit itulah yang kita simpan. Kita tak keluar duit kita pun. Dan kita dapat customer order, dan kita bahagian dropship ke supplier tu lah kan. Dropship ni sebab nanti nak buka bisnes, memang dah ada objektif macam tu, ataupun tak apply simpan je lah sebab macam banyak sangat lagi duit yang lain. Itulah waktu bila sambung degree, and then waktu tu dah bisnes. Tapi waktu tu kita masih nampak kena kerja ni. Macam tak rasa macam bisnes ni is a thing untuk sara diri. Allah bagi rezeki. Waktu tu memang permintaan jual baju muslimah lah. Mungkin ada keberkatan dalam kita nak tolong orang aurat. Masuk master tu sebab masih ingat macam aku kena tambah ilmu untuk kerja lah. Kerja bank, kerja kan, kita nampak kita nampak kat situ, nampak peluang cerah kan. Tapi aim tu nak kerja bank. Part time pun dah buat 5 figures. Tak jadilah kerja bank. Kalau serius betul-betul ni boleh jadi ni. Lepas tu macam kahwin pun dengan dua-dua tak ada kerja, dengan husband tak ada kerja, bisnes je. Berkahkan duit daripada dropship apa semua. Ya betul. Konsep kita dropship, lepas tu order, so kiranya customer pun bayar dulu. So modal tu tak ada lah. You punya challenge dia ada beberapa fasa. So first phase, macam mana husband yang tak biasa bisnes, kita nak bagi
kurangkan gap tu kan. Maksudnya tak biasa bisnes tapi saya biasa bisnes. So kena samakan dulu macam kena latih. So awal-awal dia kita latih dia dengan customer service. Oh yeah. So dia lah first customer service saya selepas saya. Okay. Itu berapa banyak husband? Apa tak tahulah sehari tu kita bagi list 30 ada lah kot. Dia bagi Kita nak train seseorang dia tak boleh drastic kan. Dia memberikan. So okay. Start dengan customer service supaya dia faham what business tu macam mana. Macam mana dia alhamdulillah lah dari situ dengan memberi dia sebagai customer service yang first level tu dia memahami gerak kerja business tu macam mana, busynya business woman macam mana. So sebab kalau orang tak biasa dengan business woman ni dia tak boleh nak faham tau work hardnya. Betul. Dia macam mana orang boleh layan customer sampai pukul 2-3 pagi ni. Dia kalau dah passion tu kan nak layan customer pun dengan emosi tau. Kan customer marah, customer komplain, semua kita nak kena layan dengan emosi. Memang kena sabar lah. Sebab orang yang tak biasa. Tapi sabar alhamdulillah. Lepas tu heret dia bawa pergi kelas. Right. Nampak? Bawa masuk kelas marketing. Lepas tu waktu tu alhamdulillah dia terus macam sebab Allah yang jaga hati kan. Allah yang jaga saya percaya itu. Memang pergantungan orang bisnes dengan Allah sangat-sangat tinggi. Dan sebab tu dah lepas kelas marketing tu dia jadi berkubah-kubah. Okay, you have to do this. Seriously. Dia nak jadi marketer lah. Cabaran saya tak pernah kerja kat luar. Maksudnya my work experience hanya nak intern. Faham. Terus ke dunia reality business company kan. How to train staff. Paling awal berapa ramai pekerja? Yang mula you start awal-awal dulu selain yang adik-beradik yang tolong tadi tu kan. You dah start dengan your husband apa semua. And then sekarang you dah ada company. Dah ramai dah pekerja. So awal-awal tu berapa ramai yang you recruit? Memang start dengan seorang lah. Kiranya kita partner dan seorang tu dia lah yang uruskan agent. So time tu memang agent ramai. So our main source of income adalah from dropship lah. Dia agent and then waktu tu biasa tak ada HR lagi lah. HR tak nak finance kan. Okay, time husband and wife kerja kat rumah lah. Okay. Time yang dah ada staff tu kita pindah Bangi. So asalnya kita kat Batu Cave. And then dah ada staff kita pindah Bangi. Jauhnya Batu Cave ke Bangi? Sebab lepas kahwin tu dah terus Batu Cave sebab ada macam kerja part time dengan ada business printing ni lah. Tapi sambil-sambil business juga. So dia macam dia tak require my full commitment. Dia just perlukan some message sikit-sikit, buat marketing sikit-sikit, macam very minimal commitment. So I can do both lah. So part time business dengan part time kerja. Time tu rezeki dekat Batu Cave. Dan the boss pun macam okay je, you boleh je buat bisnes sambil-sambil kerja. So macam okay, chill macam tu. Dia dah makin banyak, so we have to concentrate lah. So memang dah kena hire kan. So the third people after us dengan fourth people. So the third people is my partner's sister. And then the first one yang bukan family lah, first time lah kita recruit. Memang itu yalah kita tak pernah tahu ilmu HR macam nak recruit kan. And then after interview pun dekat Gloria Jeans. Itu kita punya first staff. So yang second staff alhamdulillah, second and third staff masih ada sekarang. After lama. 5 years. Okay, lama. Alhamdulillah. So itu pun interview dekat Gloria Jeans juga. Dalam kita punya tahun pertama Kimira. Alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Challenges you punya husband adalah dari segi dia nak masuk ke bidang marketing. Minat bisnes tu tak ada. Dia bisnes ni dia kena ada jiwa, passion tu tau. Dia macam ada hardcore sikit lah. Tapi yang I faham yang you adalah someone yang ambivert, yang boleh pergi ke mana-mana. Mana boleh pergi ke ramai orang dengan salah, yang menyendiri pun ada time you boleh dengan salah. But different with your husband. Husband you lebih kepada introvert. Betul. Tak silap I kan. So macam mana you nak manage business dengan dua type of personality? Yes. Orang kata Balance. Nak bagi balance. First ilmu lah. Apa challenge, apa yang I cari tu, I selalu cari solution.
Okay. So macam mana nak balance kan is ilmu personality manusia lah. So belajar ilmu semua psikologi. So belajar nak tahu ni macam mana belajar kita ni. Setiap manusia ni ada different character. Tu yang kita tahu Allah bagi. Lahirkan begitu, dalam environment dia begitu, ataupun dia ada past experience dia yang membuatkan dia jadi begitu. Dan kita pun kita dilahirkan dalam environment berbeza. So itu law yang kena faham lah. Manusia dalam dunia ni memang berbeza. So kita redha dengan itu, yang pertama. Dan yang kedua, personality yang sangat berbeza tu, I jenis ambil satu benda tu positively. Contoh, bila I terlalu, kalau Ambivert ada waktu yang macam boleh socialize kan, dia kena ada someone yang relax sikit, boleh tak? Tarik Dia macam bayangkan kalau sama, dia gila punya. Memang tak balik lah sana. Tak balik. Ada je someone need to balance tau. Bila someone kita satu yang personality A dan personality B, kita jumpa dekat A setengah. Ambil benda macam tu lah. Selalu slow talk lah dengan partner kan. Sebab kalau do something tu, contohlah nak kena pergi networking ke apa, benda tu memang kena jumpa orang. Walaupun husband introvert, kita bagi tahu lah apa objektif kita nak buat benda ni, goals, kenapa, apa kebaikan dia. Kalau kita tak buat, apa consequences dia. So lama-lama dia faham lah. So boleh dia communication lah. Kena bagi tahu kenapa. And then dia umur dah berapa, mesti faham lah. So just bagi tahu kenapa lah. Sometimes orang yang ada introvert dia agak susah dia bila dalam keadaan ramai orang, sebab dia lebih suka, sebab dia rasa lebih selesa bila dia selesa dengan orang yang dia selesa. Bukanlah dunia sendiri, tapi dia ada keselesaan tu. Betul. Tapi tak nak as a business man atau woman kan, we need to mingle around lah. Sebab dunia bisnes ni luas. We kind of selective lah dalam memilih circle. So maknanya circle yang macam mana yang very selective tu, very yang selective. you betul-betul Circle yang betul macam mana? Circle yang memotivasikan diri, membangkitkan tau. So macam contoh bila kita ada satu masalah, kita jumpa business circle yang lain, mereka kadang-kadang ada lebih besar masalah. So somehow kita macam, ya Allah, kalau aku rasa ini ujian yang sangat berat pada aku, ujian pada dia tu sangat lagi berat. Tapi dia boleh tersenyum, macam benda tu macam memberi semangat lah. Dia kata, tak apa Fatih, boleh. Tak ada pun dia kata macam tu. Tapi somehow bila dia cerita dia punya keadaan, so benda tu macam indirectly lah. Yes, indirectly. Apa challenge, InsyaAllah lah. Itulah kadang-kadang nak pilih circle tu pun tak senang. So nak kena filter. Betul. Berapa ramai yang datang kat kita. Betul. Nak kena Bila kita dalam circle yang sama, semua bisnes pun kadang-kadang ada yang anggap kita competitors. Dia tak Ya, nak sharing betul. apa. Ya, betul. Itu sangat nampak lah sebenarnya. Kadang-kadang je yang bisnes yang memang betul-betul macam approach just nak for benefit lah. Adalah, memang adalah. Just lagi satu jenis yang macam kau siapa? Serius? Tak kenal brand kau macam tu lah. You face lah benda macam ni. Adalah. So macam Rasanya Tapi saya sebagai saya faham baru 2-3 tahun bisnes, macam I okay je, memang tak kenal I, it's okay. Betul lah. Susah kan kita nak mingle dengan someone yang macam dia dah ada certain level untuk kita nak pergi. Betul. So better kita filter yang mana betul-betul boleh masuk dengan kita. Sebab kadang-kadang kalau yang tinggi tu pun ada je yang humble. So my circle mostly yang humble, yang kalau tanya dia macam Fatin tanya soalan bodoh pun tak apa. Ada macam tu. Saya macam walaupun dia macam dah sangat besar tau. Masih boleh tak I bagi tahu siapa contoh lah yang I pergi berjumpa, walaupun kita ni bukan siapa, dia tak kenal pun. Circle yang membantu sebab kita ada have the same problem. I pergi jumpa Kak Erna. Kak Erna Lizandra, which is Lizandra pun. Tapi sanggup jumpa dengan I yang siapa from
orang tak kenal lah basically. Dengan Lizandra kita tahu dah multi. Memang betul. Circle macam ni yang macam best untuk kita sit down together. So, kalau ada masalah macam ni, dia memang akan help each other. Cari Lizandra. Very very loving. Dapatkan suka tu. Betul. Benda ni dah jadi besar. Akan ada lagi banyak cabaran dari segi siblings. Betul. So macam mana boleh tiba-tiba memulai seorang. Lepas tu dengan husband kita tahulah. Dengan husband sebab kita dah kahwin. Betul. Jadi kot saya tiba-tiba adik-beradik tu. macam Daripada mana dia adik-beradik. Macam mana datang adik-beradik kan? Adik-beradik kita daripada kecil-kecil memang dah didedahkan dengan berniaga secara kecil-kecilan. So dalam masa saya membuat Kimira tu, adik saya pun ada bisnes sendiri, which is business printing. Alright. So tapi dia dengan partner, dengan kawan-kawan dia. Kimira ni tahu waktu dulu printing memang dengan adik. Compliment Compliment punya business. Ada some service yang kita boleh hantar kat adik lah. Basically dia pun berniaga, memang saya pun berniaga. So we have two different brands lah. Dan Alhamdulillah start tahun lepas lah 2023 kita decide untuk Decide sebab apa? Macam mana boleh tiba-tiba nak decide untuk merge? Okay, satu ketakutan tu kena ada lah. Sebab which is bila dua brand ada dua image, dua PL owner yang berbeza untuk digabungkan kan, should be support each other. One company lebih strong lah. Lebih strong. Sejujurnya mereka memang tulang belakang. Dia asal jatuh bangun tu, jatuh macam mana pun apa adik-adik aku ada. Pernah jatuh ke? Pernah jatuh yang macam mana tu? Jatuh tergolek. Boleh tak kita nak tahu yang tergolek tu, yang menarik tu kita nak tahu. Sebab tergolek tu nak tahu kan. Masa adik-beradik dia ada challenge dia business dengan adik-beradik. Maksudnya dalam satu company ada banyak, ada adik-adik dan suami dalam company, dan saya sebagai leader of the company kan. Yang tergolek tu kita challenge on PKP 2020. Waktu tu kita dah ada belas-belas staff. Overhead expenses kita quite tinggi lah. Dan jualan kita adalah pakaian baju sukan, which is our main customer is cikgu sekolah waktu tu. Tapi when PKP hit us, orang tak bersukan. Cikgu sekolah pun tak pergi sekolah, kat rumah je. So which is our main business collapse. In a sebulan kan. Tak boleh right. And only business. Paksa orang beli pun orang duduk rumah. Ya, betul. Tak boleh lah. Tak boleh. Tak ada customer. So waktu tu baru hire designer, baru masuk kilang. Expenses dah keluar banyak ni. Then order tak masuk langsung. Sebulan, 2 bulan. Then tak boleh ni. Dah tu siapa nak tanggung macam mana gaji kalau tak ada duit masuk kan. Betul. Lepas tu adik-adik dah in business printing kan. So kita memang print dengan company adik lah. Tentu kita tak gabung lagi, tapi kita tahu adik-adik punya source of income kilang printing tu lah. So kalau kita tak supply, dia orang nak makan apa? Saya fikir macam tu. Pada waktu tu pun yang bisnes adik-beradik yang lain, maksudnya bisnes lagi satu ni pun struggle yang sama lah. Struggle yang sama sebab dia main customer is us. I see. So kalau Kimira tak buat duit, Kimira tak dapat customer, dia tak ada customer. Challenge yang paling struggle lah. Sebab bila Kimira tak ada sale waktu tu, waktu tak boleh bersukan tu, bukan kita je impacted, adik company pun impacted lah. Saya sebagai kakak macam asyik nak buat apa fikir macam tu kan. Macam we have to do something lah. Macam mana nak lalui 1 bulan benda lama? Ya. Macam mana you PKP berapa bulan tu? Lama betul. So tak nak businessman kena kreatif. Related to baju juga, which is kita run another brand yang menguruskan virtual run. So waktu tu kita survive bulan tu lah. Fasa tu dia boleh run macam sorang-sorang je, tapi tak boleh berkumpulan kan. Yelah sikit-sikit buat juga lah baju. Virtual run tu dia package dengan medal, dengan baju.
So masih free lah bagi. So at least kat situlah sebenarnya ketercedokan kami dari segi Kimi lah. Tapi sebab memikirkan adik-adik nak makan ni, so macam bagi dia. Sebab sebenarnya kalau nak buat virtual run pada ketika itu tidak menguntungkan sangat pun. Cuma perlu ada cash flow waktu tu. Sebabkan yang itu. Betul. Macam kalau sebab kita tahu kita main customer dia. So kita masih lagi nak fikir tentang kan? Sebab rasa tak boleh lah. Rasa tak boleh bagi, tak boleh. Kena juga Naluri seorang kakak sulung tu. Betul lah, kakak sulung. So jadinya memang bila dah macam tu, family macam mana? Support daripada family sendiri tu macam mana? Support daripada family memang semua daripada ayah mak memang very supportive lah. Sebab yelah, dia memang faham lah bisnes anak dia, adik-adik semua memang melibatkan. Kami bersukan baju berjalan. So waktu tu memang kita sit down together, nak buat semua. Then to our side business lah, ada je bila kita cover dengan second business. So maknanya business tu dapat jugalah cover balik segala ni waktu buat PKP tu. Ya, betul. Tak adalah dapat cover, tapi cash flow tu at least berjalan lah. Berjalan. Cuma dari segi situ adalah biasa PKP memang expenses tinggi. So efek kepada hutang yang agak banyak jugalah. Lepas tu yang masih menguruskan sampai sekarang. Business berapa orang adik-beradik semua total? Adik-beradik 4 out of 5. Oh, yang kelima tu kenapa? Yang kelima tu kenapa? Sebab masih belajar ya. Masih belajar. Tapi bakal lah, bakal juga. Bakal tu mama abah dah kata ni, gila kerja tempat lain. Lah macam bila kita dalam satu company kan, what happen to one company tu, na'udzubillah. Betul. Na'udzubillah. Betul. Bila satu company collapse, 4 collapse. Ya. Our source income isteri kepada adik-adik. I pun kerja dalam satu company. So memang family Tapi business. secara tak langsung itu yang membuatkan jadi lebih semangat kot rasanya. Ya. Untuk make sure Kimira terus berjalan semangat. Kalau kita tahu, even kita sendiri pun ada pendapat kita, adik kita ada pendapat dia sendiri. So macam mana nak manage? And diorang pula dalam satu company. Tak susah ke? Tak susah ke? Tak susah lah. insiden gaduh-gaduh mesti pernah ada kan juga. Bukan bergaduh, dia macam saya lebih macam mana nak jaga hati semua. Masa sama kita capai goal yang sama dan kita grow sama-sama, tapi tidak hurtkan mana-mana pihak, which is sebab setiap pihak ada pendapat masing-masing. Betul. Dan macam mana pun pendapat, kita kena kita kena achieve one goals tu. So nak tak nak pengurusan dia kita kena talk a lot lah. Maksudnya kita jumpa dan kalau ada pendapat yang tak kena tu, sit down together. Leadership tu penting lah. Leadership punya ilmu untuk leadership, psikologi, skill semua kan. Manage my husband and my brother and sisters. Sebab kita jangan buat keputusan sesuatu dalam bisnes tu bukan ikut emosi. So bila ikut rational dan bagi tahu kenapa, so everyone can understand that. Dan kalau bila I train my sister and brother pun jenis kalau bagi pendapat dan bagi reasoning, and then so kita pun faham lah fasa-fasa perbincangan tu mematangkan semua orang. So dari segi pergaduh tu memang alhamdulillah lah kurang. Kurang betul. Sebab kita tahu kalau bergaduh tidak akan ke mana. Tapi biasa akan bawa sampai ke rumah tak? I mean sampai parents pun yang macam dah lah jangan bergaduh, korang satu company lah cerita. Jarang lah alhamdulillah. So mungkin kita kakak kot, dia orang macam tak nak gaduh. Ya mungkin kan sebab kita sulung. Kak ni tak boleh ni dia juga ni. Sebab kakak. Tak tahulah, dah banyak. Mungkin dia orang yang banyak tolerate tu. Okay, macam staff-staff yang lain pula macam mana? Macam kan ada circle yang ni macam your family kan dalam satu business. And then ada juga macam staff lain yang bukan your family. So macam mana kita nak manage itulah, itu yang I tekankan dekat my adik-adik dan
husband, adik-adik dan adik ipar, semua yang dalam business kan. I have to be fair and square. You family ke tak family ke, dari situlah challenge sebenarnya. Sebab dia nampak kakak dia keras. Betul. I rasa my brother sister memang nampak I keras. Sebab I tak nak ini sebab hubungan kita dengan staff macam family juga kan. Kau bagi special macam ni ke macam tu kan. Tak family kena mengikut sistem company yang ada lah. Okay, kalau korang nak tahu next episode kita, korang kena subscribe channel Kimira dan turn on notification.